Saya dulu selalu dapat soalan macam tu. Saya ingat lagi ustaz saya, bekas Menteri Agama dulu, dengan Ustaz Idris. Cari makna ayat ni. Kita orang huhara mencari maklumat. Haujana tauruna falabatin faurutin falafarin. Lain macam ayat ni. Laju sangat ustaz. Haujana tauruna falabatin faurutin falafarin. Apa benda tu ustaz? Haujana tauruna falabatin faurutin falafarin. Faham maksudnya? Itu bukan ayat Quran. Itu bukan hadis. Dan itu bukan bahasa Arab. Itu adalah Jawi bobo baris. Haujana hawau jimnun hujan. Haujana tauruna hujan wawau rawau nun turun. Haujana tauruna falabatin hujan turun dengan lebat, faurutin perut, falafarin lapar. Itu je. Berkelintau aku mencari jawapan. Masuk dekat bilik guru, jumpa dengan ustazah. Ustazah bahasa Arab tanya lagi. Ustazah lah bajet-bajet saya macam pernah dengar ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada saudara pengurusi acara, seterusnya barisan kepimpinan sekolah, guru-guru, guru penolong kanan, GPK HEM, GPK Koko, GPK apa lagi? Sebab tak ada kan salutasi untuk saya, semua pegang seorang-seorang dan seterusnya juga oleh guru-guru dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kerana pada hari ini dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama berada di dalam dewan yang indah ini, yang mana saya pun rasa seronok dan teruja sampai ke sekolah ini buat kali pertama, walaupun dah selalu saya lalu kat depan sekolah ni. Saya sebulan sekali memang ada kuliah tetap duha di Pondok Muallim Slim River, dan saya minum pagi dekat depan sekolah ni. Jadi lah sekolah ni ke kata masuk tadi kan, dapat masuk kan. Berapa kali lalu tak pernah ajak masuk sekolah ni, hari ni baru ajak. Alhamdulillah. Saya tahu dalam petang ni bukannya excited nak dengar ceramah sangat kan, nak tengok orang ni macam mana je kan. Itulah dia Syamsul debat, dapat tengok dah kan. Sama kan, sama je. Yang mana saya selalu berprogram dekat kawasan sini di Politeknik apa tu, selalulah. Jadi terima kasih kerana kesudian mengundang saya. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Jadi orang dah mengajak budi bahasa, kenalah cakap terima kasih kan. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegak bersantun. Jadi kita cerita tentang adab, cerita tentang akhlak. Sebab itulah Al-Quran ni disebutkan sebagai akhlak Nabi. Dan akhlak Nabi tu kata, bila tanya pada Aisyah bagaimana tentang akhlak Rasulullah, dia kata khuluqil Quran, dia kata akhlak Quran, akhlak yang terbaik. Kan, akhlak Al-Quran. Jadi kalau kita tanyalah diri kita, capai tak tahap kita ke akhlak Quran, memang tak dapat lah kan. Mengaji pun payah kan. Mengaji pun payah, faham pun tidak.
kecuali itulah kan, kecuali pelajar-pelajar SMKA Slim River lah kan, macam tu lah. Jadi dia orang lain kan. Jadi mudah-mudahan itu sebabnya dalam bab adab ni sangat dipertekankan. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kekayaan paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, syok sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Itu sebabnya kalau kita tengok dari segi bahasa-bahasa kiasan ni, kan memang dari ulama-ulama terdahulu pun memang menggunakan kata-kata seperti itu ada kalanya. Kadang-kadang cakap direct tak faham kan? Cakap direct tak faham. Dekat toilet tu cakap sila jaga kebersihan tandas ini, kita tak faham. Ditinggalkan juga kenangan dan khazanah untuk tatapan orang selepasnya kan. Itu sebab kadang-kadang kena letak bahasa-bahasa kiasan. Dia letakkan pantun, ada kucing, ada tikus, sudah kencing harap jirus. Baru faham kan, baru faham. Dulu Imam Malik kata kalau nak berjaya dalam hidup kena ada 4 perkara. Yang pertamanya kena ada kenderaan yang tangkas. Kedua, kena ada rumah yang lapang. Ketiga, kena ada pakaian yang cantik. Dan yang keempatnya, kena ada pelita yang menerangi. Payah betul macam tu. Kenderaan yang tangkas, rumah nak lapang pula, pakaian cantik-cantik mungkin boleh usahakan. Tapi pelita, mana orang pakai pelita sekarang? Tapi maksud Imam Malik tu kata kiasan. Macam orang Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Ramailah yang tak faham dan cukup takut bila orang Negeri Sembilan datang meminang. Bahaya betul dia orang ni. Mau dia pakai pantun dan bahasa-bahasa yang kita tak faham. Bukannya susah sangat kan? Kek mana biar awak manjik, kek situ anjing menyalak kan? Maksudnya apa? Sesuaikanlah dengan keadaan tempatan itu. Dan bila disebutkan oleh Imam Malik tentang kenderaan yang tangkas, bukannya Camry, bukannya kereta Proton Saga, bukannya kereta Alphard, BMW, Mercedes Benz. Rupanya maksud kenderaan yang tangkas tu akal fikiran yang cerdas. Bila ditakap tentang rumah yang lapang, bukannya rumah bungalow, banglo, bukan. Tapi yang dimaksudkan dengan rumah yang lapang itu adalah kesabaran yang tinggi. Dan bila disebut pakaian yang cantik itu, bukannya baju rasmi, baju kurung rasmi, baju batik rasmi sekolah, bukan. Tapi pakaian yang cantik itu adalah merupakan akhlak yang baik. Manakala pelita yang menerangi itu adalah ilmu pengetahuan yang tinggi. Cantik teluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kainnya dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Dan begitu juga kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kena belajar. Kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap bidahan mati. Kan memang dah adat orang tak berilmu. Ibarat kayu lurus dibuat titi. Itulah level dia. Kayu tu diluruskan, direbahkan, kena pijak ajalah kan. Itu sebab hari-hari cikgu suruh, ustazah beritahu, ustaz beritahu, belajarlah rajin-rajin. Bukan lama pun duduk kat sekolah, tak lama besok dah kena tinggalkan sekolah. Tiba-tiba dah tingkatan 5. Ayat tiba-tiba tu yang paling mahal sekali. Tiba-tiba dah tingkatan 5. Yang cikgu seorang tu pula, tiba-tiba dah 20 tahun aku mengajar. Kan? Tak tahulah budak ni tak besar ke atau kita tak tua-tua kan. Tiba-tiba dah buat majlis persaraan. Masa itulah budak-budak ni bajet-bajet nangis. Macam itulah kan. Macam itulah gitu kan. Jadi mana kata bila kata tiba-tiba dah tingkatan 5, cuba fikir-fikirkan. Kita semua akan keluar, akan meninggalkan sekolah. Tapi cikgu tetap di sini. Cikgu tetap mengajar.
Dan kehadiran pelajar-pelajar baru kadang-kadang tidak menaikkan semangat guru pun. Kadang-kadang cikgu tengok, lah budak ni, halah, siapalah yang malang mengajar budak ni. Kalau budak tu dah daftar tahun lepas, masuk lagi, lah muka ni lagi, aduh. Sampaikan cikgu kadang-kadang berdoa, bila lah budak ni nak pindah sekolah. Kadang-kadang macam tu lah, kan? Kadang macam tu lah. Tapi benda tu berlaku di sekolah lain, bukan di sekolah ini. Sekolah ni okey. Pelajar-pelajarnya sangat menghormati orang ramai. Adab dan juga orang kata sopan santunnya tinggi. Samsul Debat lalu, dia orang berdiri, baru dia tahu betapa tingginya Samsul Debat. Kan? Jadi, bila cerita, kan, petang ni tak tahu kenapa, suasananya nak bersastra pula, kan. Bersastra pula suasananya, sebab jarang jumpa sekolah bila ceramah pada waktu petang dewannya aircon, kan. Jadi sebenarnya dalam ceramah saya adalah merupakan salah seorang penceramah dalam Malaysia yang paling memahami kehendak audiens saya. Saya tidak akan kecil hati kalau ada sesiapa yang nak tidur dalam ceramah saya, kerana itu adalah kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang yang bagi ceramah tak boleh tidur, kan. Kalau boleh tengok ustazah kau mengajar, tiba-tiba dia lelap kat depan, hebat ustazah ni, kan. Nah, okay, semua tak ada, kan, tak ada belakang. Tapi kalau you all nak tidur, tidurlah, ya, tidur. Saya tak akan marah, tu kenapa tidur, saya tak akan buat macam tu, saya tak akan buat macam tu, saya tak akan buat macam tu, saya tak akan buat macam tu. Tak peranjat kau, ya. Saya tak akan buat macam tu. Nak tidur, tidurlah. Cuma saya minta tolong satu saja. Kalau tidur, tolong jangan berdengkur. Sebab takut ganggu orang sebelah kita. Sebab orang sebelah kita pun nak tidur juga. Jadi tidurlah sama-sama. Tidurlah sama-sama tanpa mengganggu keharmonian dan kesejahteraan alam sekitar. Jadi hari ini kita bercerita tentang nuzul Quran. Nuzul Quran, kalau yang kita tahu, sebenarnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kita dah familiar dah ayat tu, kan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Kita dah sampai habis ayat. Kita tahu dah ayat ni. Yang mana dalam ayat ini membawa maksud masa diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Bulan ni diturunkan Al-Quran. Tak lama lagi nak sampai dah nuzul Quran. Kan dah sampai dah? Belum. Tapi hebatlah sekolah ni, kan, dapat panggil Samsul Debat untuk nuzul Quran. Kemudian semua orang tanya, macam mana kau boleh dapat Samsul Debat? Lah, untungnya you all, macam tu, kan. Itu untuk makluman, itu cikgu perempuan lah. Cikgu lelaki dia relax, kan, biasalah kita orang. Itu cikgu lelaki, kan, cikgu perempuan. Kan, adanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi bukti-bukti keterangan-keterangan bagi yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Al-Furqan, petunjuk yang benar dan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu, dan siapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka, dan wajiblah ia berpuasa gantikan. Boleh berbuka kalau musafir. Contohnya saya, boleh daripada Negeri Sembilan pergi ke Perak, rentas 8 negeri baru jumpa Perak. Sebab negerinya 9. Kan, kena faham. Itu sebabnya kena dengar sampai habis. Kan. Jadi tak adalah pula yang menghidangkan air. Jadi saya tak ada saja. Jangan buat tau. Ni contoh saja je. Jadi kan, hendaklah apa? Boleh ia berbuka, tidak semestinya. Kalau dia rasa tak larat, dia rasa dia nak berbuka, itu rukhsah yang Allah Taala bagi kepadanya, bagi kemudahan padanya. Kadang-kadang sebab orang dulu-dulu musafir bukan macam kita, naik kereta, naik bas aircon. Dulu naik bas dulu, cikgu-cikgu ustazah naik bas pun dulu mana ada aircon, buka tingkap besar-besar, terbang tudungnya. Kena bajet-bajet tekan loceng. Lambat tekan nanti terlajak daripada simpang kita nak berhenti. Kalau cepat sangat tekan, awal sangat berhentinya.
Kena bajet betul. Dah boleh belum? Dah boleh belum? Dah boleh. Tekan tak bunyi pula. Contoh. Kadang-kadang macam itu. Korang mana ada rasa benda tu? Korang tak rasa. Korang siap berhenti tu tepat-tepat kalau boleh kat tangga rumah. Kan? Bagus sebenarnya kalau ikutkan pengalaman orang dulu-dulu. Dulu panas terik. Macam mana puasa dulu? Ustazah, ustaz ni semua, cikgu-cikgu ni semua dulu puasa. Mana ada gadget? TV pun tak 24 jam. Mana ada piring dekat atas bumbung tu yang menyebabkan siaran boleh dapat sampai beribu-ribu siaran? Piring itulah. Piring es itulah. Saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita petang ni. Macam tu lah. Kan? Nak bagi faham. Kan nanti keluar Syamsul Debat TV YouTube. Kan kita promote percuma je untuk dia. Sedangkan dah lah orang tertunggak tak bayar kan. Contohlah. Jadi macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kan? Boleh ia berbuka, benar wajib berpuasa sebanyak hari ditinggalkan itu pada hari yang lain. Dengan ketetapan demikian itu Allah mendaki kamu beroleh kemudahan dan tidak mendaki kamu menanggung kesukaran. Allah nak kita senang, Allah tak nak kita susah. Kan? Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Jadi makna kata berpuasa sebulan, cuma maksud sebulan dalam Islam tu boleh jadi 29, boleh jadi 30. Tak usah dipanding-pandingkan kepala 29 ke 30. Kan? Kalau betul rezeki 29, 29 lah. Kalau 30, 30 lah. Tahun lepas ramai yang menyangka 30 rupanya 29. Akhirnya lamang tinggal buluh saja. Tak sampai bakar dah raya, kan? Yang paling best tahniah diucapkan kepada masyarakat di Sabah. Mereka dah habis tarawih baru tahu esok tu raya. Macam itulah. Itulah keadaan orang Sabah. Bertuah, bersyukurlah sebab dia semayang memang dengan jangkaan merasakan hukum aslu baqa dia rasa besok tu belum lagi. Tak dengar pengumuman, dia dapat pahala lebih pada kita yang buat 29. Dia orang 30 tarawih. Lepas tu langsung takbir raya. Macam tu lah. Macam tu keadaan dia. Macam saya lah, saya baru semalam 2 hari lepas balik daripada Sabah, ceramah 3 hari di Sabah. Kalau orang tu tak biasa kan di Sabah, dia tidur tak sedar, yang alam dalam phone masih lagi ikut waktu Semenanjung. Sedangkan subuh di Sabah sejam awal daripada Semenanjung. Tiba-tiba jam berbunyi, sahur. Dia sahur pukul 5.30. Sedangkan subuh di sana pukul 5. Kan? Dia pun minum dengan senang hati. Minum, Alhamdulillah. Ada 5 minit lagi, maksudnya dah pukul 6. Ada 5 minit lagi. Makan, habiskan. Cepat. Kejap lagi azan. Dah habis, tak dengar pula orang azan. Tarik langsir, terang benderang. Lah, lupa kita kat Sabah. Jadi macam mana? Dia boleh puasa sebab hukum asal baqa dia menyangkakan, dia masih percaya pada ketika itu masa tasawuf masih ada. Dia percaya. Tapi janganlah kita tengok jam pukul 7. Kita yakinkan diri kita masa masih ada. Ya. Itulah dia. Jadi kalau kita tengok, itulah dia Al-Quran merupakan mukjizat teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana menjadi panduan umat Islam selagi mereka berpegang teguh dengannya. Nuzul ini bererti turunnya Al-Quran atau berpindah manakala Al-Quran bermakna bacaan ataupun himpunan. Kalau kita tengok mukjizat Nabi ini Al-Quran, tu sebabnya kita kena rajin-rajin baca Quran. Sebab bila kita baca Quran, boleh jadi Al-Quran ini akan menjadi perawat hati kita. Kan? Sehari kita tinggalkan Quran, seminggu Quran tinggalkan kita. Seminggu tinggalkan Quran, sebulan Quran tinggalkan kita. Sebulan tinggalkan Quran, setahun Quran tinggalkan kita. Setahun tinggalkan Quran, 10 tahun Quran tinggalkan kita. 10 tahun tinggalkan Quran, seumur hidup Quran tinggalkan kita. Perasan tak bila kita masuk grup tadarus? Masuk tadarus, mengaji. Hari pertama, habis semua tiang traffic light dilanggar. Panjang, pendek, salah ini, salah tu, dengung lah, berhenti sini. Mana boleh berhenti situ, sini sambung. Dan banyaklah cerita kau ni, semua salah dia. Marah dia hari pertama.
Tetapi bila masuk hari ketiga, masuk hari keempat, masuk hari ke-10, bacaan dah mula lancar dan laju. Kenapa? Kenapa jadi hari pertama begitu? Puncanya kita tidak menjadikan, tidak melazimkan bacaan Al-Quran kepada hidup kita dalam setiap hari. Itu sebabnya siapa yang ada masalah, bacalah Quran. Tapi janganlah tunggu ada masalah baru nak mengaji. Orang pun tahu, mengaji dia ada masalah tu. Bukan. Maknanya kita mengaji Al-Quran untuk tenangkan jiwa kita. Tak pernahlah orang baca Quran, kusutlah hati aku. Tak pernah lagi. Baca Quran tenang. Cuba tengok waktu tarawih. Siapa yang jadi imam tarawih sini? Ada seorang yang jadi imam tarawih. Okey, imam tarawih pun baca. Ada di belakang sana yang sangat tenang. Sangat tenang waktu tarawih itu. Tiba-tiba, yang best tu, dalam tenang-tenang tu, dia melelapkan mata tu. Dia membayangkan dia berada di zaman Rasulullah. Boy, perasan kau. Kan? Kemudian, yang best tu, timing lelap mata tu sedang elok pula. Allahu Akbar, rukuk. Bagus betul bacaan. Tenang. Tak pernah lagi Al-Quran ni menyebabkan, boleh tak orang slowkan, boleh tak senyap sikit. I tak boleh tidur lah dengan bunyi Quran ni. Tak pernah pula. Kan? Kadang-kadang ada orang buat perubatan Islam ni dengan ambil Al-Quran. Kalau dia ada masalah, dia ambil Quran tu, dia buka saja mana muka surat. Hari tu buka, dia ambil wuduk, dia buka Quran tu, kemudian dia baca satu muka surat tu, dan kemudian dia baca tafsirannya. Tentu ada mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada dia. Contoh macam itulah. Kan? Dan kalau kita tengok, ia dikatakan sebagai bacaan kerana Al-Quran itu dibaca oleh umat Islam. Ia juga dikatakan himpunan kerana dalam Al-Quran itu terhimpun ayat-ayat yang menjelaskan pelbagai perkara yang meliputi soal tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak menduakan Allah, tidak meletakkan Allah itu sama dengan yang lain, tidak sekali-kali. Kan? Kita tahu tentang keesaan Allah. Soalan ni macam-macam. Saya masa ambil tauliah tu kat pejabat agama, ambil tauliah, soalan tu tanya tu. Tapi tu yang sifat 20, sifatnya itu. Bukan kata Allahnya itu. Allahnya tetap satu. Kan? Ditanyakan tentang sifat 20 dan sebagainya. Kemudian dari segi ibadah. Dalam Quran dinyatakan tentang solat, puasa, kan? Zakat, haji. So, dah diajar dah dalam Quran. Dan dihuraikan pula dengan detail di dalam as-sunnah, hadis Nabi. Kan? Itulah sebenarnya Al-Quran ini merupakan petunjuk. Itu sebabnya bila ada orang di luar sana yang masih lagi buat maksiat, masih lagi, orang kata, masih lagi mendedahkan aurat, masih lagi tidak mematuhi apa yang Allah Ta'ala suruh, bila ditegur, bila kau ni nak berubah, belum dapat petunjuk lagi. Dia kata, belum dapat petunjuk lagi, maka kita perlu jawab, tak cukupkah Al-Quran sebagai petunjuk? Cuma orang Melayu, bukan orang Islam, orang Melayu ada satu perangai. Petunjuk itu pada dia belum sampai seru. Seru tu contoh seru. Aksiden, belangak, kecepar-kecepur, boom, terbalik kereta tu, terbakar. Tapi dia belum mati lagi. Itulah petanda sampai seru. Orang Melayu punya pahaman. Mujur tak mati. Kalau kau mati terus, langsung tak sempat dapat petunjuk. Jadi, jangan tunggu petunjuk datang ke kau. Kau ingat kau hebat sangat. Kan? Carilah petunjuk itu. Cari petunjuk. Itu sebabnya ada seorang ni, dia free hair, dia tanya saya, betul ke Ustaz? Ada orang cakap kat saya ni tak bertudung, lebih baik tak payah puasa. Sia-sia je saya puasa. Iyalah, maksud dia tu bukan kata kau tak payah puasa. Puasa tu tetap wajib. Tapi apa gunanya kau berpuasa seandainya perintah Allah suruh kamu tu menjaga aurat, kamu tak jaga? Kan? Kenapa kamu tak jaga? Macam tu. Ada yang tanya pula, Ustaz, kalau betul lah pakai tutup aurat tu benda wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Pula dah. Kau pula nak menentukan benda tu masuk rukun Islam ke tidak. Saya kata banyak lagi benda-benda yang wajib tapi tak masuk dalam rukun Islam.
Buat baik pada mak ayah, wajib tak masuk dalam rukun Islam. Kan? Amal makruf nahi mungkar, wajib juga pun tak masuk dalam rukun Islam. Tapi saya nak tanya, kau baca rukun Islam, rukun iman baca tak? Tahu. Saya tanya baca ke tidak? Yalah tahulah, bacalah. Okey. Percaya pada Allah tak? Percaya. Percaya pada Rasul tak? Percaya. Percaya pada kitab tak? Percaya. Kan? Percaya pada qada dan qadar, percaya pada malaikat, percaya pada hari kiamat, percaya semua. Kalau percaya pada Allah, percaya pada Rasul, yang bermula tu kalau Allah Ta'ala suruh, Rasul suruh buat, buatlah. Rasulullah suruh tinggal, tinggallah. Dan itu sebabnya dekat dalam Quran sebut tentang puasa, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Dia tak cakap wahai orang Islam. Dia tak sebut orang Slim River. Dia tak sebut orang Somban, tak sebut. Dia tak cakap wahai budak-budak SMKA, tak ada pula. Tak ada. Jadi kalau siapa yang tak puasa, boleh-boleh tentu kita labelkannya tak beriman. Sebab tak puasa dengan sengaja. Contohnya grup Triple Y. Ya, ye. Dengan grup GPH, geng plastik hitam. Grup-grup ni kan susah hati. Memang maha kuasa Allah jadikan orang yang tak puasa lagi teruk laparnya daripada orang yang puasa. Tak percaya, tanyalah budak perempuan yang ABC Allah bagi cuti. Dia tak boleh puasa, tapi macam puasa. Halah, cepatlah balik asrama. Tak sabar nak minum. Kata. Contohnya plural. Sebab bukan seorang yang tak puasa. Kan? Itulah lebihnya. Itulah lebihnya ibadah puasa. Kan? Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa dalam kurungan. Bukan kena puasa dalam kurungan. Ayat tu dalam kurungan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kan? Apa beza ibadah puasa dengan ibadah lain? Jangan risau. Penceramah kalau tanya, dia juga yang jawab. Kan? Kan? Apa bezanya? Saya pernah ceramah dekat satu masjid di Kuala Pilah. Ramailah makcik-makcik yang tua-tua tu datang. Masa tu ceramah maulud. Saya kata, makcik, apa maksud selawat? Makcik, apa maksud selawat? Menjawab makcik tu, nak ceramah lah, tanya pula. Dah kena marah pula aku. Menyesal aku tanya. Jadi, apa beza ibadah puasa dengan ibadah lain? Kalau kita tengoklah, dalam bagaimana hadis kursi dikata, setiap satu amal kebajikan akan diberikan gandaan pahala antara 10 kali gandaan pahala hingga 700 kali gandaan pahala. Berlainan pula dengan puasa, kerana aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Kerana apa? Kerana mereka meninggalkan makan dan minum kerana aku. Kan? Dan sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa. Tak ada orang yang sedih buka puasa. Kenapalah kita buka, yang tak boleh tunggu esok ke? Tak ada, semua orang gembira buka puasa. Kan? Saya tak nak buka. Tak nak buka. Tak, mesti saya nak berbuka. Seronok sangat wajib buka puasa walaupun dia tak puasa. Kan? Dan juga kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Kegembiraan ketika dia beribadah menghadap Allah. Dan satu pandangan kata ketika dicabut nyawanya ketika bulan Ramadan dia rasa gembira. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah. Kau baca sampai habis hadis tu. Jangan kau harahkan bau mulut kau kat kawan kau. Macam pakai dalam kotolan potai dengan jogging bagi tadi. Kan? Jangan. Jadi apa beza ibadah puasa dengan ibadah lain? Bezanya kalau kita tengok, kita pergi masjid, kita nampak orang Allahu Akbar. Dia semayang. Kita tahu dia semayang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Mengaji dia.
Tahu dia. Tiba-tiba nampak dia bersalam dekat pasar raya tu. Bersalam dengan seorang tu pakai kopiah sebiji macam ni. Dah salam-salam, dia pun tulis-tulis, dia bagi risit. Oh, bayar zakat. Tahu. Tiba-tiba nampak kat depan rumah jiran kita tu. Berlonggok ramai-ramai. Pahalnya tu, kereta pun banyak. Rupanya ada 2-3 orang pakai kain ihram. Nak pergi umrah. Tahu. Tapi puasa mana tahu. Sama je muka. Terutama budak perempuan, kau tengok bajet-bajet puasa semua. Allahu Akbar. Kan? Zikir dia Allah. Allah. Inni shaimun kan. Tapi itulah hebatnya. Hanya Allah saja yang tahu siapa yang puasa, siapa yang tak puasa. Kan? Dan itulah ibadah yang paling ikhlas sekali. Kan? Tak ada dia. Alhamdulillah aku berjaya puasa penuh tahun ni. Dah ada. Kan? Dah dewasa kan. Sebab kanak-kanak yang umur 7 tahun dah dilatih untuk berpuasa. Latih kanak-kanak berpuasa ni, kalau dia tak larat, suruh dia minum. Dia masih lagi belajar, tak larat ibu. Tak larat. Alah sekejap je lagi, pukul 12 sekejap apanya. Waktu saya sekolah menengah dulu, waktu dia sekolah menengah dulu, ada satu kisah tersebar di Negeri Sembilan. Di Sembilan ada seorang kanak-kanak, saya ingat dalam tahun 2, tahun 3, dia tak larat puasa nak minum. Itulah ayat ibu dia tengah hari tu. Alah tak lama je lagi. Dan tiba-tiba anaknya pengsan, dehydrated, masuk dalam ambulans, tak sempat sampai hospital, meninggal. Memang berlaku. Itu sebab jangan main-main ibadah puasa ni. Dan puasa paling gentleman, puasa orang Islam lah. Berbanding puasa orang lain, saya tak nak sebut lah mana. Ada orang tu dia puasa tapi boleh minum air. Apa car? Kan? Yang seorang tu dia punya puasa dia tak boleh makan daging. Biar betik. Kan? Jadi macam mana kita puasa memang gentleman. Tak makan, tak minum. Malahan yang paling gentleman langsung tak fikirkan pasal dunia. Itu paling gentleman. Itu standard puasa Nabi dan para sahabat. Bukan puasa kita. Cikgu-cikgu lelaki saya tegur. Cikgu-cikgu lelaki terutamanya. Cikgu perempuan saya tak tegur. Cikgu-cikgu lelaki. Waktu asar adalah border dia yang paling bahaya sekali untuk orang lelaki. Kenapa? Sebab Nabi bila masuk aja asar, Nabi lagi kuat beribadah kerana Nabi tahu sebentar lagi dah nak berbuka. Maknanya asar ni dia punya borderline dia. Nak mencut pecutan terakhir. Tapi guru-guru lelaki di sekolah menengah kebangsaan agama bukan di Slim River. Masuk aja asar dah terbayang nak makan apa malam ni. Bazar Ramadan mana nak singgah? Roti john mana yang power? Tofufah mana yang sejuk? Ais soya mana yang sedap gila bab satu? Macam tu. Orang lelaki memang begitulah termasuk yang bercakap ini. Kenapa saya tak tegur cikgu perempuan? Sebab orang perempuan tak begitu. Dia bukan lepas asar. Lepas sahur dia dah fikir dah nak makan apa. Jadi tak boleh nak tolong dah. Jadi biarkanlah dia begitu. Ya? Lepas sahur dah bincang dah nak buka apa malam ni. Nak mihun ke, nak apa ke. Orang lelaki okey tu. Okey tu. Fokus daripada ibadah sampai asar. Tak apalah. Kan? Macam tu lah. Jangan marah ya gurau. Tapi memang iya pun. Kan? Jadi soal tauhid, soal ibadah, kan? Soal ibadah pun diuraikan dalam Quran. Soal jenayah. Kan? Jenayah. Kalau kita tengok jenayah, undang-undang di barat kita dengar istilah beyond reasonable doubt, balance of probabilities. Samsul Bak kan dulu peguam, penasihat undang-undang legal advisor. Bila sebut beyond reasonable doubt dalam bahasa orang Peraknya, bahasa Melayu biasanya melampaui keraguan munasabah. Kita nampak, oh bagus standard dia. Sebenarnya dia cedok daripada Islam. Beyond reasonable doubt ni digunakan oleh orang barat cedok daripada Islam. Sebab Nabi pernah sebut dalam bab jenayah, lebih baik kamu membebaskan orang yang bersalah daripada menuduh orang yang tidak bersalah.
Pemberatnya, walaupun dia bersalah, tapi tak cukup bukti kamu nak katakan dia salah, baik kamu bebaskan dia. Tiba-tiba barat kata, tu dia punya. Beyond reasonable doubt. No. Sebenarnya itu adalah standard Islam. Itu sebabnya dulu saya pernah, orang kata, menyuarakan dalam forum-forum umum. Saya kata, sistem di negara kita Malaysia perlu diperhalusi, khususnya dalam sistem mahkamah syariah. Mahkamah syariah perlu diperkasakan. Kalau tidak, orang akan menganggap mahkamah syariah ni second class. Berapa banyak mahkamah-mahkamah yang civil menukar sesuka hati keputusan yang telah diputuskan oleh mahkamah syariah. Banyak. Tapi itu bukanlah tajuknya hari ini. Ya, nanti dalam latihan, dalam khidmatan, ceramah ladab LDP untuk guru-guru baru saya share. Okey? Maknanya kena panggil lagi macam tu. Dalam bab jenayah kan akan dihukum dengan hukum qisas dan sebagainya. Begitu juga muamalat. Tak muamalat kan, peniaga-peniaga kadang-kadang membohong. Nabi bagi tahu untung yang maksimum itu mungkin, tapi kenalah ada akadnya. Kita tahu kita buat untung berapa, tahu, tak ada masalah. Untung lebih 100%, tak ada masalah dalam Islam sebenarnya. Tapi kenalah pandai, kenalah faham, kan? Begitu juga bab munakahat yang cukup digemari oleh pelajar-pelajar lelaki dan wanita di sini. Bab munakahat, bab nikah, seronok sangat dia. Kan? Saya dulu di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, kebetulan sama pula dia punya moto dia, berilmu, beriman dan beramal. Lagu sekolah dulu, berilmu, beriman dan beramal, konsep menghadapi pembelajaran, Islam panduan, maju bersama, Sekolah Menengah Agama Persekutuan, la 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 la. Tu lagu sekolah Semak Labu tu. Ada tak ustazah ada Semak Labu? Sihat tu. Macam ada muka labu tu. Gurau. Sama pula tu berilmu beriman beramal. Macam sekolah aku kata macam tu. Saya tengok tadi kan. Ya, macam tu lah kan. Kalau dah jodoh tidak ke mana. Dia kata kan. Dan munakahat ni bab nikah laki perempuan. Makna nak beritahu apa? Betapa Islam ini mengangkat perhubungan dan ikatan yang suci. Di luar sana kalau tak ada Al-Quran, tak berpegang Quran, macam mana hidup dia orang? Dia orang boleh couple. Dia boleh bercinta-cintun. Malahan bila bercinta tu dah boleh melesenkan mereka hidup bersama. Di Marat, kaya raya, anak dah 3 tapi belum kahwin. Dan bila ditanya kenapa tak kahwin? Bila nak kahwin? Kami belum terfikir lagi. Anak dah 3. Itulah hidup orang tak ada Al-Quran. Macam itulah. Tak berpegang kepada peraturan. Itu sebabnya dalam satu hadis Nabi sebut sesungguhnya dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kenapa penjara? Ada peraturan. Dindingnya setakat itu aja. Kalau keluar pun setakat dekat padang tu aja. Lepas tu pagi kena buat kerja-kerja berat, kena buat kerja-kerja tertentu. Dapatlah upah berapa ringgit aja satu hari. Berapa sen je satu hari kadang-kadang. Makan pun ada peraturan. Hari ni makan apa dihidang tu makan. Mana ada banduan boleh cakap, tuan kalau boleh hari ni nak nasi ayam apa? Tak ada. Dan Nabi juga sebut kebebasan sebenar seorang mukmin adalah kebebasan sebenar orang mukmin adalah kebebasan sebenar seorang mukmin adalah apa dia? Akhirat. Bebaslah sangat kau ya. Akhirat tu. Kebebasan sebenar seorang mukmin adalah kematian. Sebab bila dah mati tak ada peraturan, orang golekkan dia, orang balut dia, orang siram dia. Dah tak ada apa dah, letaklah. Dia tak boleh nak cakap apa dah. Betul tak? Tu sebabnya jangan sombong. Hebat mana pun manusia tu matinya tak mandi sendiri. Ada orang mandi sendiri. Bak sendiri gayung tu, lari orang kampung macam main-main. Jangankan mati tak mandi sendiri, hidup pun tak boleh hidup sendiri. Ada orang boleh hidup sendiri? Oh, tak boleh. Tengok je musim PKP, Samsul Debat ceramah sendiri. Pitam weh.
Sendiri pasang ni. Sendiri pasang. Dah pasang tu, berlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua? Ada bersama dengan saya Syamsul Debat. 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Masa tu untuk Kementerian Pengajian Tinggi Putrajaya. Orang Putrajaya, kenapa tak start lagi Syamsul Debat ni? Itulah cabaran dia dulu. Sebab masa tu itulah telefon live, itulah telefon yang nak call. Jadi waktu tu PA pula call, kita tak nampak skrin tu ngadap sini. Lepas tu dah pandai sikit dah. Satu yang tegak, satu lagi untuk tengok baca kalau ada komen ke apa. Terpaksa macam tu. Tu belum cerita lagi, tengah-tengah cakap. Maka pada hari ini hang. Sebab lain la ilaha illallah, macam siput sedut. Bukan siput babi lah kan. Siput babi tu kadang bila kacang babi dia laju sikit. Iya, itulah masalah dia dulu. Cabaran. Kita perlukan orang lain. Betul tak? Tapi ada kerja-kerja tu sebab kita kena hati, jangan sombong, jangan gemar cakap-cakap belakang. Ada satu kerja yang dibenarkan cakap belakang. Ada satu pekerjaan yang membenarkan cakap belakang. Pekerjaan apa? Wartawan? Bukan. Tukang gunting. Dia bercakap memang dari belakang. Kebanyakan masa. Ustazah pun tak tahu. Dia kata. Aduh, saya gurau Ustazah, gurau. Saya tu selalu dapat soalan macam tu. Saya ingat lagi ustaz saya. Bekas Menteri Agama dulu. Dengan Ustaz Idris. Cari makna ayat ni. Kita orang huhara mencari maklumat. Haujana tauruna falabatin faurutin falafarin. Lain macam ayat ni. Laju sangat Ustaz. Haujana tauruna falabatin faurutin falafarin. Apa benda tu Ustaz? Haujana tauruna falabatin faurutin falafarin. Faham apa maksudnya? Itu bukan ayat Quran. Itu bukan hadis. Dan itu bukan bahasa Arab. Itu adalah Jawi bubuh baris. Haujana hawau jimnun hujan. Haujana tauruna hujan wawau rawau nun turun. Haujana tauruna falabatin hujan turun dengan lebat, faurutin perut, falafarin lapar. Itu je. Berkelintau aku mencari jawapan. Masuk dekat bilik guru, jumpa dengan ustazah. Ustazah bahasa Arab tanya lagi. Ustazah lah bajet-bajet saya macam pernah dengar ayat ni. Kau tak tahu cakap je lah tak tahu kan. Kenapa susah sangat? Macam tu lah dia kan. Nantilah kalau saya dapat dia saya beritahu. Saya catalah ayat dia kan. Kalau orang lelaki tak pernah pelik sangat bunyi ni kata kan. Maka lepas tu semua orang tak dapat. Esok tu Ustaz Idris pun cakap masa tu mengajar di UiTM. So Ustaz Idris pun cakap, itulah sebab kena belajar. Kalau tidak kena bodoh dengan orang kan. Dia kata macam tu. Memang lah masa tu Ustaz dia garang. Orang kabut mencari dia kan. Contohlah ya. Jadi soal munakahat, pernikahan, kan, kesucian dalam perhubungan semua diajar. Disupport pula dengan sunnah Nabi, huraikan macam mana. Kan? Sampaikan lahirkan anak semua diajar. Tahnik anak sunnah macam mana. Belah bibir bukan pakai pisau. Belah bibir pakai buah tamar ikut sunnahnya. Dan bila tahnik tu janganlah cari imam yang merokok. Dan carilah kadang-kadang imam ni pun isap rokok. Dah ready dah budak tu, dah ready dah. Dia kumam buah tamar tu, kemudian ambil dia pun letakkan dekat langit budak tu. Berkerut baby tu. Ini rasa Dunhill ni tahu dia. Bayangkanlah. Tu sebab ni semua dah diajar dia. Yang paling best tu ustaz ya, semua guru-guru semua ustazah semua. Saya ni kadang jadi penceramah ni susah betul. Penceramah selebriti ni, orang katalah kan, dia orang cakap, saya tak pernah rasa macam tu pun. Saya rasa ni penceramah kampung aja. Walaupun dalam TikTok tu number one. Cik ayat kan, cik ayat kan. Belagaklah pula kan. Tak. Bila kadang ada orang kampung ni dia pergi,
Ustaz, memang kita orang hajar, saya minta Ustaz tolong tahnikkan anak kami. Susah betul, saya tak kisah tahnikkan anak ni. Ada seorang ni, setiap kali Ustaz tu datang, semua nak disuruh tahnikkan anak dia. Budak tu dah berdiri. Dah besar budak tu. Nak tahnik apa? Tahnik ni beberapa lahir je dah boleh tahnik dah. Allahu Akbar. Budak mai sini, datang budak tu. Ketua bangku tahnik apa banyak je tu kan. Iyalah macam tu. Orang sekarang kan. Itulah dia. Kan? Dan begitu juga peristiwa nuzul Quran ini yang kita tahu berlaku pada malam Jumaat 17 Ramadan di Gua Hira tahun ke-41 daripada keputeraan Nabi Muhammad selaku melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan ini ditegaskan melalui firman Allah yang bermaksud Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk yang menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Dan kalau kita lihat juga Al-Quran diturunkan oleh Allah pada 17 Ramadan disebut malam Qadar. Pada ketika itu malam Qadar. Kan? Pada apa? Dari Ruh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia sekaligus 30 juzuk dan cara beransur-ansur ikut suasana dan keperluan kepada Nabi SAW. Itu yang kisah dulu. Orang dulu-dulu takut nak buat jahat. Kan? Ada kisah bagaimana seorang pemuda tu. Kan? Dia saklabah ni ada dua kisah. Satu kisah saklabah kambing, satu kisah saklabah budak muda tu. Saklabah kambing tu yang dia sibuk dengan kambing dia dengan apa? Akhirnya dia leka kan. Ada satu kisah ni, dia budak muda. Dia kalau istilah orang sekarang ni jadi runner lah. Kalau apa yang keperluan Nabi dia akan pergi carikan. Keperluan Nabi apa ni? Nabi nak apa? Nabi nak kurma dia cari. Nabi perlukan pakaian macam ni dia cari. Nabi perlukan ni dia akan cari. Nabi nak susu kambing ni dia cari. Itu. Jadi entah macam mana satu hari dia berjalan-jalan nak mencari keperluan Nabi, terlalulah dekat satu rumah. Dulu rumah tak ada dinding bilik air, tirai aja. Tiba-tiba ditiup angin, terselaklah tirai itu, maka ternampaklah akan dia seorang perempuan yang mandi tanpa seurat benang pun. Maka pada ketika itu, ya Allah, dia tutup mata, dia berlari. Dia berlari. Dia tak tahu nak lari ke mana. Akhirnya dia naik ke atas satu bukit tu, dia menyuruk dekat dalam gua dekat atas bukit tu. Kenapa dia jadi macam tu? Kerana dia takut. Dia takut turunnya wahyu kepada Nabi berkenaan kesalahan yang dia buat ni. Malunya kalau turun ayat pasal aku ni, habislah aku. Orang sekarang tak ada. Janji line clear. Sekarang dia sampai macam tu sekali. Takut. Cuba kalau kita tengah lalu, ternampak kain tu, tertiup, terselak tirai tu. Nampak budak-budak dekat Aspuri. Tanpa seurat guni. Tanpa seurat benang. Kita ternampak. Maka apa ayat kita, wahai saudara-saudaraku? Apa? Alhamdulillah, apa? Ayat yang biasa cakap, bukan aku sengaja, weh. Aku bukan sesaja pandang sana, pandang ternampak. Maha kuasa Allah. Bila dia macam tu, maka Nabi tertanya-tanya. Satu lagi sunnah Nabi, kalau kita tengok, Nabi tanya khabar para sahabat. Nabi kalau tak nampak sahabat 3 hari, Nabi tanya dah, mana pergi Abu Bakar? Dah 3 hari aku tak nampak dia. 3 hari itu standard Nabi tu. 3 hari tak nampak, Nabi tanya dah, mana dia ni, mana dia ni, mana dia ni. Nabi kata. Maka Nabi tanya, mana perginya Saklabah ni? Mana pergi dia? Ramailah yang mencari. Saidina Umar tanya, sampailah seorang lelaki. Hari tu aku dah nampak. Dia berlari, dia naik ke atas sana. Itulah last aku nampak dia. Tu terjemahannya. Dia tak cakap macam tu. Terjemahan. Maka bila Saidina Umar naik ke atas tu, dia jumpa. Kamu? Kau di sini rupanya? Kenapa dah turun ke ayat pasal aku? Dia kata macam tu. Dia lemah sangat. Dia malu sangat. Bayangkan sampai macam tu sekali. Yang takkan berlaku pada kita. Maka Saidina Umar pergi report balik. Ya Rasulullah, aku dah jumpa dia kat sana. Dia pun cerita macam mana. Dia pun pergi, masa tu pergi keadaan dia lemah. Dia tak makan, dia tak minum. Risaukan turunnya ayat tentang diri dia. Maka Nabi pangku dia pada ketika itu.
Nabi tanya dia, kenapa? Itulah aku bimbang Rasulullah, turun ayat tentang sikap aku tu. Aku tak sengaja pun, tapi aku takut, dia kata. Jadi apa yang kau nak? Aku nak keampunan pada Allah. Jangan kau risau, Allah ampunkan kau. Apa lagi yang kau nak? Aku nak syurga ya Rasulullah. Kau jangan risau, syurga untuk engkau. Kemudian dia pun menghembuskan nafas yang terakhir. Kau macam tengok movie ya, beria kau. Seronok betul kau dengar cerita ya. Kemudian itulah yang peristiwa yang Nabi nak pergi tengok jenazah dia. Kemudian sahabat pun pelik, kenapa Rasulullah tu jalannya sangat teliti, terjengket-jengket sini, sini. Berhati-hati, kenapa ya Rasulullah jalan pelik sangat tu? Maka Nabi pun bagi tahu, kalaulah kamu nampak apa yang aku nampak. Aku terpaksa berjalan berhati-hati sebab aku bimbang, aku terpijak. Begitu ramai malaikat berlumba-lumba nak tengok wajah jenazah si Sa'labah. Tu sebab punya ramainya semua nak tengok dia. Macam itulah istimewanya. Kan? Itu baru satu kebaikan belum lagi kebaikan yang lain. Tantang nampak kamera budak ni. Cik ni. Perempuan ni macam tu lah. Heran aku. Saya ceramah dekat satu masjid di Kelantan. Makcik-makcik yang tu tua dia nak ambil gambar dengan Samsul. Boleh gambar, boleh. Mainlah bergambar. Saya ni macam ni ya. Dia daripada dalam telekung. Ui, mini love dahsyat orang tua ni kata. Terperanyat aku. Saya, terperanyat saya. Advance betul. Kan? Jadi cucunya macam itulah. Kan? Jadi itulah dia antara kisah kita tengok kan. Turunnya wahyu kan. Firman Allah SWT, sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Malam Qadar dikurniakan Allah pada setiap datangnya bulan Ramadan. Kelebihan dan kemuliaannya adalah lebih baik dari 1000 bulan. Ini dinyatakan oleh Allah dalam Quran. Malam Qadar itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita bertuah, dah ada soalan bocor. Malam Al-Qadar bila? Bulan Ramadan. Bila? Nabi siap pesan, cari malam terakhir, malam yang ganjil. Apa lagi nak? Kan? Anggaplah ini malam yang terakhir. Anggaplah Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir. Orang Arab masuk aja Rejab. Masuk Rejab, dah terbayang Ramadan. Orang Slim River belum Rejab dah terbayang Syawal. Lagi jauh daripada orang Arab. Belum satu Ramadan dah siap baju raya. Alhamdulillah dah siap dah Sazah, lega dah rasa. Amboi. Soalannya, confirm ke hidup lagi pagi raya. Lepas tu orang datang rumah. Assalamualaikum, salam. Itulah baju arwah tak sempat pakai. Patut kena fikir macam tu. Jangan beria sangat. Samsul debat pun main capai aja. Antum boleh lah tu. Baju Samsul debat dengan anak-anak dia semua lengan seteng macam ni je. Senang ambil wuduk, tak payah nak lipat-lipat. Tak ada nak bersampin-bersampin beria lah. Tak ada lah. Tak ada kerja aku. Aku lemah bila pergi masuk TV Hijrah ke TV apa ni. Nak bertakbir malam tu. Bertakbir time tengah kenyang pula tu. Allahu. Dia. Betul. Masa tu lah tu yang malas tu. Tu kadang-kadang tak payahlah nak pakai baju sepasang pula tu. Aduh. Saya tak ada, saya memang baju saya macam tu lah. Baju lengan setengah tu je. Macam tu je, anak-anak saya pun sama. Saya dah kahwin ya. Kepada cikgu-cikgu perempuan yang belum kahwin yang macam saya sengit kepala macam berharap tadi, saya kena beritahu lah. Saya kena beritahu ya. Jadi jangan berharap sangatlah macam itulah ya. Samsul debat ni kalau tak bergurau tak boleh, gatal badan dia. Minta maaf, saya memang jenis bergurau. Macam tu. Kalau tidak petang-petang ni susah kan? Susah ceramah petang-petang ni. Kalau ikutkan waktu sekolah, habis sekolah pukul apa SMKA? 2.30 petang kan? Pukul 2. Saya dulu 2.30 tau. 2.40? 3.40?
2.50. 2.50. Lepas tu prep pukul apa? Sampai 4.30. Maknanya balik semayang, makan apa semua ni lah. Dia tak puasa. Ya, bulan lain lah, bulan lain. Okey. Faham. Saya ingat lagi dulu masa sekolah Semak Belabu dulu. Saya main bola. Kita wakil sekolah. Tiba-tiba minggu tu lawan dengan sekolah projek bola sepak. Skuad projek bola sepak nak lawan sekolah agama. Maka masa tu Ustaz Nasri, ingat lagi. Kita yakin kita boleh menang. Selagi belum ditentukan, kita boleh menang. Kami training bagi nak gila. Siap buat salat-salat hajat. Siap dengan lawangan. Wahdah Islamiyah. La syarqiyah, la gharbiyah. Tidak ke barat, tidak ke timur. Takbir, Allahu Akbar. Kita orang masuk, dia orang stretching, kita orang bertakbir. Masuk start whistle permulaan. Prit, kita kami mulakan serangan zam, gol minit yang pertama. Bantuan Allah tiba. Itulah hebat sekolah agama. Selang berapa minit dia balas 11. 11-1 aku kalah gitu. Menang dalam bas tu. Dengan Ustaz Nasri menang. 11 orang sebiji dapat tahu. Oi, gila sekolah agama. Lepas tu adalah saya dengan beberapa orang dapatlah kena panggil untuk selection. Pergi selection, belum masuk padang lagi. Sekolah agama tak payahlah, pergi baliklah. Itulah ayat dia orang. Sekolah agama pergi baliklah. Ni pakai seluar panjang, keluar sekolah ni main kerat aja track shoot, apa hal? Dia marah kita tak pakai seluar pendek. Kita mana berani pakai seluar pendek? Track shoot tu lah kerat parah lutut. Sebab takut ustaz marah. Ingat lagi ustaz saya masa tu. Ustaz Takzim. Dia marah. Ni apa pasal? Track shoot ni macam ni? Marah, kena marah juga. Kesana marah, sini kena marah. Macam tu lah. Masuk di UiTM, di peringkat diploma. Alhamdulillah saya belajar diploma in public admin di UiTM di London, Alur Gajah, Melaka. Lendu. Dekat sana saya main sukan nombor 1 saya adalah sukan takraw. Masa tu saya main apit kanan. Saya tinggi, blocking pun cantik aja, pukul pun boleh tahan. Masa tu saya sampai wakil Petronas Melaka. Masa tu saya main tim-tim luar lah. Sampailah lutut saya problem. Main takraw ni musuh dia lutut lah. Bukan musuh sampai nak buang lutut tu. Injured, senang injured. Bawa kerap saya kena. Dan sampai satu tahap, saya berjalan pun saya kena. Berkrap macam tu. Bengkak seminggu. Jadi, saya pun berhentilah main takraw. Lepas tu bila masuk aja final year waktu di diploma, saya dah start masuk pidato dan debat. Masuk degree pun saya aktif dengan debat. Pidato saya tak masuk dah sebab saya ada Johan sampai Johan Kebangsaan. Cukup-cukup lah. Saya masuk debat pula. Dan dalam pertandingan debat pun, bila saya dah menang, saya boleh kata hampir semua pertandingan yang dianjurkan oleh Majlis Debat Universiti Malaysia, MADUM, saya pun bersara pada final year sebab saya fokus untuk develop junior-junior saya. Alhamdulillah UiTM sampai hari ni kalau you all tengok, debate, busuk-busuk pun semi final. Dia tak akan teruk daripada itu. Dan anak murid paling baik sekali, anak murid yang paling saya sayang, anak murid debat saya paling saya sayang adalah daripada Universiti Sains Islam Malaysia. USIM. Dia orang dulu pun asalnya daripada KUIM dulu tak tahu apa-apa. Bila kita develop sebab dia orang ni USIM ijazah fiqh fatwa, ijazah Quran Sunnah dengar cakap semua. Dan alhamdulillah sampaikan ada saya berjaya lah wujudkan juara debat perdana, dapat jadi juara pidato antarabangsa. Alhamdulillah ramai yang jadi imam muda daripada Perak. Imam muda Naim tu anak murid saya. Naim Fuad tu nak murid debat saya. Kan? Ramai lagi lah, adalah beberapa orang lagi. Tapi dia orang masuk TV dulu, saya kemudian. Dan bila Tok Guru dia masuk, makan asap lah. Kan? Tak adalah, saja je. Tapi itulah dia. Tu yang jadi saya join debat dan pidato tu. Tapi saya final year saya dah berhenti. Saya tak nak jadi pendebat yang nak menang banyak kali. Saya dah menang semua, that's it. Cukup lah. Tu sebabnya jangan tanya lagi. Kenapa, macam lah dia bagus sangat debat, kau belum cuba lagi.
Saya dulu third speaker dan saya kalau lawan tim yang power-power, kalau lawan UIA, saya akan jadi third speaker, kalau ataupun saya jadi first speaker sebab saya akan gulung cakap yang last sekali. Itu antaranya lah. Masa saya masuk pidato Perdana Islam Hadari dulu. Tempat ketiga daripada Johor, Puan Sadiah, umur 56 tahun. Tempat ketiga 76 markah. Tempat kedua Jaim Atuh daripada Sabah, 77 markah. 76, 77. Saya jadi juara dengan 95 markah. Biar orang fikirlah. Sebab tu saya kata, you all kalau nak buat sesuatu, buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Saya tu sebabnya, budak MRSM Malu Gajah dulu, dia kata boleh tak minta ajar budak saya untuk bagus debat. Boleh, saya kata. Dia nak masuk pertandingan ni, nak masuk pertandingan. Saya pun pergilah bawa, dia nak pertandingan antara MRSM. Saya bawa 6 orang budak debaters USIM. Sparring dengan dia orang seminggu. Bayangkan MRSM Malu Gajah lawan USIM. Seminggu, hari-hari lawan. Jadi bila dia pergi pertandingan lawan MRSM, dia tak rasa apa dah. Sebab dah lali kena belasah dengan USIM. Jadi bila dia lawan MRSM yang lain, alhamdulillah MRSM Malu Gajah jadi juara. Tak susah pun debat ni, senang je. Senang sangat debat ni. Kan? Bercakap kat depan, kan susah apa pun. Nampak nervous? Mana ada? Nervous. Ingat Samsul debat tak nervous? Nervous weh. Nak pula depan ni semua warak dua barkun semua. Kan? Semua tadi nampak ustazah tu semua berzikir je. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh, saya kata, oh payah ni saya kata kan. Tak ada, mesti akan ada nervous. Tapi cara nak hilangkan nervous, masa mula-mula masuk, jangan terus bercakap, pandang dulu audience. Tu antara ilmu dia. Kan, pandang dulu audience, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Masa tu dah buang dah nervous tu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita masa tu slow, jangan nak cepat sangat, sabar. Kita bercakap ni ada beberapa pattern. Nanti kita buat pula khusus pengucapan awam. Dah 2 dah program kena panggil. Teknik bercakap. Kalau kita kata saya suka makan nasi, terpulang nak letak koma di mana? Nak letak tanda koma tu di mana? Style bercakap. Saya suka makan nasi. Straight. Kalau letak koma di saya suka makan nasi. Boleh juga. Lepas suka, saya suka makan nasi. Atau saya suka makan nasi. Maknanya itu antara cara kita bercakap. Biar kering air di laut, terbakar seluruh hutan belantara. Namun, untuk menidakkan usul pada hari ini, tidak sekali-kali. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Bersampat Kerajaan, Pembangkang seterusnya, Sidang Dewan yang dikasihi. Selaku pihak pencadang yang sayangkan negara, kami tidak mahu negara digadai akibat bersetuju dengan usul yang dimomokkan oleh pihak kerajaan yang tidak bertanggungjawab di sebelah sana. Macam tu, bila berdebat. Faham? Tenang. Kan, ada tu, ini mana? Walau datang 2-3 kali. Janganlah kau berdebat macam tu, mak kau bunuh kau. Nak buat debat saya tak kat macam tu. Kalau nak buat lain sikit bangun. Dengan nama Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Berkuasa, mohon izin Tuan Yang Pertua untuk membentangkan usul. Macam tu ustaz dia. Kau berpantun kau pergi balik. Ini bukan pesta pantun, ini debat. Tahu? Banyak lagi lah yang saya tak keluarkan semua. Nantilah untuk next. Dah 3 dah program kena panggil. Debat. Okey. Kan. Sebenarnya Samsul debat tidak tiba-tiba jadi begitu. Di UiTM London dulu, UiTM Lendu tu, salah seorang roommate saya namanya Cik Khairul Azhan bin Cik Ahmad, orang Kelantan, bekerja di Majlis Daerah Tanah Merah. Itulah tuan guru debat dan pidato saya. Yang mula-mula mengajar saya tentang debat dan pidato. Saya tengok tu saya sendiri. Saya belajar. Dan tak sampai setahun, dia berjaya develop saya jadi Johan Pidato Kebangsaan. Kemudian saya masuk debat. Tetapi bukan itulah sebabnya saya diberi nama debat. Seperti mana yang disebutkan oleh MC tadi. So, jangan percaya pada Haji Google. Faham? Kenapa saya dipanggil Samsul Debat? Puncanya dulu, masa tu saya bergelar pengarah undang-undang dan penguasaan. Saya bekas penyawat awam. Jadi saya boleh berceramah di luar, saya tak pakai nama pangkat rasmi saya. Saya gunakan nama NGO saya. Sebab saya tak nak orang call pejabat nak panggil ceramah. Saya tak nak. Sebab konflik. Sebab tujuan urusan pejabat lah. So kalau ada yang call pun ada terlepas 1-2, saya akan suruh PA dekat pejabat, tolong bagi nombor PA yang lain. Jangan call sini, ni urusan pejabat rasmi saja. Tolong call yang lain.
So, saya dulu pakailah nama NGO saya, iaitu saya sebagai Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Alumni Debat Malaysia. Saya berceramah lah. Satu Malaysia orang panggil. Dulu sekolah pun dah panggil dah saya. Cuma masa tu belum bergelar Samsul Debat lagi. Jadi bila orang panggil saya, sampailah satu ketika tu, seorang ni, suatu datuk ni ajak saya ceramah di puncak Sewansa KL. Dia terlupa nama saya siapa. Syamsul apa tah nama dia. Tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul Debat. Itulah mula. Dan masing-masing jemaah yang datang tu semua menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Melekat terus nama tu sampailah ke hari ini. Kebetulan waktu saya ceramah malam tu di Surau Puncak Sewansa KL tu, salah seorang yang mendengar tu adalah merupakan CEO TV Al-Hijrah. Itu masa tu dia kata, Ustaz dah biasa keluar TV tu. Biasa, nak masuk tak muat, saya kata. Saya kata macam tu. Jadi dia pun susun. Dia susun strategi. Masa tu dia dah mula dah susunkan. Tu sebab kalau semua tengok, Samsul Debat ni dia lain sikit. Samsul Debat ni bila dia masuk dalam TV tu, dia rupanya dia dah promokan dekat semua orang. Tak lama lagi you all tengok, kita akan keluarkan semua penceramah Samsul Debat. Orang semua search kat Google memang tak jumpa. Sampai Singapura, sampai Brunei cari, tak ada. Sebab masa tu saya belum keluar TV pun lagi, tapi orang dah susunkan marketing dia dah. Tu yang bila saya keluar, tu sebab dia kata jangan cepat sangat keluar TV Ustaz. Cepat naik, cepat jatuh, dia kata macam tu. Saya tak kisah, lantaklah naik jatuh. Janji aku ceramah macam tu je lah. Kan? Hari-hari saya ceramah, jadual saya penuh. Itu kadang nampak muka saya turun tu, muka macam alah, kenapa lah dia ni, penat. Kan? Kalau tak betul-betul pagi raya pun nak suruh aku ceramah, agak-agak lah. Kan? Macam tu lah. Bulan puasa lagi teruk. Kuliah, ada satu pagi, ada satu hari tu kuliah subuh satu, kuliah duha satu, petang satu, sebelum berbuka satu, lepas tarawih satu. Bayangkan 6 ceramah kadang-kadang. Jadi itulah, termasuklah nuzul Quran ni kan. Ceramah je lah kan. Tapi bagus kan, bagus. Sebab bulan puasa ni sebenarnya kita buat benda-benda macam ni lah, benda-benda baik macam ni kan. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu kan. Jadi maka sama-samalah kita mendalami. Kita sambung balik. Kita mendalami kitab. Kita sangat ceramah sampai pukul apa ni? Sampai pukul 4. Aku tengok jam tu belum pukul 11 lagi. Macam mana? Lain kali jangan letak jam tu tinggi-tinggi. Payah nak betulkan. Bateri dah berapa lama mati tu kan? Allahu Akbar. Korang memang takut jadi pukul 11 je kan? Tak apalah kita berhenti pukul 11 je kan? Jadi kenapa kita kena mendalami kepentingan membaca kitab suci? 3 perkara. Kita kena tahu, kita hendaklah membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Alhamdulillah di serata masjid, di serata surau, kita lihat pada bulan Ramadan ini kita mengadakan tadarus Al-Quran sehinggalah kita mampu khatam Quran. Malahan ada juga yang tak sempat khatam tapi tetap buat majlis khatam Quran, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ada tak sempat khatam. Mana nak khatam? Kesian dekat masjid tu. Berolongan belia dah tak ramai pada waktu ni. Hari pertama memang ramai belia. Dah masuk malam ke-14 ke-15 tak kala lagu raya dah mula dikumandangkan. Belia dah tak ada. Yang tinggal beliau. Beliau yang jenis sujud berbunyi lutut ni. Allahu Akbar, tap. Allah, yang hujung sakit lutut ni. Kan? Iya, sian. Mengaji pun bukan rabun, buta. Allah, tak bawa teropong, dia kata. Iya. Kan? Kesian. Yang tinggal, yang duduk kat kursi dulu duduk belakang. Kursi tu makin lama makin ke depan. Dah macam dengar ceramah pula dah. Allahu Akbar. Tapi masjid dan surau yang ramai ni masjid yang ekspres. Iya, masjid yang laju ni dia dah lah buat 8 weh, laju pula tu. Belum 9 suku siap tahlil. Wuih. Biar betul kau. Iya. Rupanya imam dia steady tu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Steady imam ni. Oi. Ini imam yang kita cari ni. Oh. Itu kalau dapat macam tu. Iya, bukan tak tahu budak perempuan dekat belakang tu. Balik tabir tu orang perempuan. Zazah tak zazah? Sama je belakang tu. Dia dengar. Allahu akbar. Dia tunjuk dengan geng-geng dia. Tiba-tiba malam tu, Allahu akbar. Habislah kita. Namanya Imam Sabah. Umur 75 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu senyap. Makmum dah, pahal senyap ni. Tak peganjat dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula. Maliki yaumiddin. Makmum kat belakang tu nak nangis. Ini baru isyak ni weh. Belum tarawih lagi. Habis bagi salam, dia tanya, pakcik, sini biasa buat berapa? Kalau imam ni biasa 20. Tengah malam mau balik kan. Aduh parah kan. Tapi dulu-dulu macam tu. Imam slow-slow pun tunggu. Iya, saya ingat masa sekolah Semak Labu dulu. Arwah Allahyarham Syekh Murtada, Mufti Negeri Sembilan dulu, dia datang, Allahu Akbar. Dia jadi imam baca surah panjang-panjang. Buat 8 aja, tapi ya Allah, bila dah ngantuk tu, waktu sujud tu, berapa ramai yang tak bangun? Lena berdengkur siap. Bayangkan. Lepas tu dia sedar, ada yang baru sedar tu. Alamak, orang semua dah bangun, dah gelak-gelak dah tepi dia. Dia nak buat apa? Dia bajet bangun lah. Allah. Kawan-kawan dah gelak ni. Assalamualaikum. Iya. Dulu macam tu lah. Dan bagusnya tadarus ini kerana kalau salah seorang ahlinya tersilap baca, maka yang lain dapat menegurnya dan membetulkannya. Itu sebab tadarus mestilah bacaan bersemak. Seorang baca, yang lain semak. Ya. Kadang ada orang minta maaf lah, saya tak pandai sangat. Saya baca merangkak, orang lain elok bersela, kau merangkak kenapa? Dia macam tujuh on pula mengaji apa hal? Tak, maksudnya bacaannya tak lancar. Dia pun duduklah kat tepi. Boleh ke makcik tu dia duduk kat tepi grup tu, dia ikut dalam hati je, boleh tak? Boleh. Tapi kalau dah 10 tahun macam tu pemasalah, kau pergilah belajar. Kena belajar. Sekarang ni senang. Dah ada media sosial, YouTube, boleh belajar. Dan kita boleh pause dengar, kita cuba baca. Apa cerita Quran digital tu, tekan-tekan mengaji Quran tu. Dia tak ngaji, Quran tu ngaji. Kan? Iya, sekarang zaman canggih manggih ni. Tak ada reason lagi dah kita tak boleh belajar. Lagi satu, bila tadarus kena sabar. Bukan semua orang pandai macam kita. Ustazah tak ustazah, kerana tak sabar ustazah. Baca kak, baca. Allazina amanu kak. Tengok panjang pendek kak ustazah. Tengok panjang pendek kak. Allazina amanu. Baca balik. Allazina amanu kak. Kak tengok saya kak, tengok saya Allazi na amanu macam tu. Celek. Allazina amanu kak.
Ustazah ka allazi marah aku Ustazah tak ikut. Allazina amanu marah tak baca balik. Allazina aman. Akak diam, yang lain baca. Dia tak sabar, dia tak sabar. Dulu zaman mengaji dulu kita baca mukadam kita kena huruf. Lip dati alif bawah lip depan o a e o. Abdu dati an alif de bawah alif de depan on an in on. Iya dulu. Aina ta'alam la ta'ala mim ya mati bawa minun datena. Patutnya bunyi dia alamina, patutnya kan dia alamina. Masa tu ayahnya arwah abah, tengoklah panjang pendek alamina. Coba balik. Nangis dulu kan. Dulu macam tu. Ayah tak watan pun lagi. Tinggi suara dah sebab. Menitik-nitik air mata kat Quran tu. Pergi simpan. Simpan. Dulu. Sekarang marah pun tak boleh budak sekarang. Nyampah. Mama, Ustazah tu marah depan semua orang marah. Besok datang bapak mak dia dengan peguam. Bengong punya mak bapak. Benda tu tak berlaku di SMKA Slim River. Tak. Ada satu sekolah asrama penuh saya pergi ceramah. Punya azabnya cikgu. Cikgu salah SMS kat mak bapak pun kena tata tertib. Bayangkan. Tegur budak rambut panjang pun tak boleh. Tu hak dia. Cikgu-cikgu tak boleh nak buat spot check dia punya loker. Tak boleh lah. Sekolah asrama penuhnya. Konon-konon hebat sangat. Tak apa dia simpan ganja perempuan pun dekat dalam loker dia. Mana kita tahu? Itulah dia. Kan? Saya tak nak sebutlah sekolah mana. Tentulah. Tapi bukan di Perak lah. Bukan. Ya? Pada kesempatan yang lain, sepatutnya dengan Quran ni kita pelajari tafsirnya. Kita tengok Quran dapat pahala. Bayangkan. 4 yang kita tengok dapat pahala. Pertama, tengok muka mak ayah dapat pahala. Tengok mak kita, tengok ayah kita tenang. Tak sabarnya. Duhai bunda, duhai ayahanda, dengarlah rayuan anaknya yang jauh di mata. Getreng. Mana Ustazah dengan Ustaz yang balik Kelantan, ya tak? Saya heran betul orang Kelantan. Heran. Kelantan Terengganu kalau balik kampung, ya Allah, jam 22 jam. 20 jam. Bapanya. Macam tu lah. Dia boleh balik awal, tapi tak dia nak ambil feel tu. 22 jam tu bukan jam, itu menetap namanya, tahu. Orang Negeri Sembilan ni tak biasa jam. Orang Perak biasa juga, orang Negeri Sembilan tak biasa. 15 minit tu dah teruk sangat lah. Saya pernah pergi Brunei Darussalam. Sampai ke airport saya kata, jauh tak daripada airport nak pergi ke UBD, Universiti Brunei Darussalam? Jauh juga, dalam 15 minit. Macam 15 minit jauh. Bayangkan tu. Itu kalau bawa naik bas daripada Seremban pergi Kelantan, meninggal dalam bas tu kan. Punya lama dalam bas, agaknya lah kan. Sebab 1,5 jam dah habis satu Brunei. Dia orang kecil je, tak besar pun. Kan? Macam tu lah. Jadi, jangan saya saja je, saya ramai je kawan-kawan Kelantan, Terengganu ni. Kenapa ikan di Kelantan pendek-pendek? Ikan di Terengganu panjang-panjang. Ikang. Ikan di Kelantan pendek. Ike, dia kata. Pendek. Orang Terengganu, orang Negeri Sembilan kalau kahwin, orang Negeri Sembilan akan lapar di Terengganu. Orang Terengganu akan kenyang di Negeri Sembilan. Kenapa? Sebab orang Negeri Sembilan kalau nak tambah nasi, dia sebut tambuh. Orang Terengganu tambuh tu tak mau. Bila orang Terengganu pergi Negeri Sembilan, nak tambah nasi lagi tak? Tambuh. Tambuh tu tambah.
Tak ambuh, letak lagi. Tak ambuh, letak lagi. Tak ambuh, letak lagi. Banyak nasi dia macam tu. Orang Negeri Sembilan kalau nak tambah di Terengganu lapar dia. Nak nasi lagi tak? Tambah, buat tak reti je dia. Sebab ingat tak ambuh, ingat tak mau lagi. Macam itulah. Itu saja buat cerita. Ramai je Negeri Sembilan kahwin Terengganu. Elok gemuk, tak ada masalah pun. Saya alhamdulillah, saya bajet dah. Saya bajet. Saya diet. Kalau tidak hari tu perut saya macam temikai ni. Ya, kalau perasan hari tu kalau tengok dalam TikTok kan bulat. Kan, alhamdulillah saya balik pada umrah lebih kurang 3 minggu lepas, saya terus cut nasi, gula, susu, tepung, cut terus. Siang ni langsung tak makan apa. Iyalah betul lah kan. Orang cakap mana betul? Mana? Nasi, gula, susu, tepung. Yang paling susah nasi sebenarnya. Kalau kita cut nasi 2 minggu insya-Allah cepat. Dia 2 minggu pertama je yang susah. Lepas 2 minggu tu dah okey dah. Saya dulu masa mula saya buat, masa saya pergi gym sebab TV Hijrah bayar saya 12 sesi pergi gym dulu. Pagi saya memang dah potong saya siap salad dengan apple hijau. Pada siapa yang betul-betul nak diet, salad dengan apple hijau. Campur-campurkan, gaul-gaulkan, packingkan. Pagi ambil tu je. Kemudian pukul 10 nanti ambil pisang 2 biji. Bukan 2 tandan tau, 2 biji. Itu 2 tandan tu dah konon bau dah tu. Dia maknanya ambil 2 biji saja. Lepas tu tengah hari baru masuk gym. Memang siapa yang makan banyak, dia boleh muntah keluar balik apa dia minum pagi tadi. Main-main gym ni. Bukan angkat berat pun, baru buat yang exercise biasa je. Kemudian pukul 2, baru kita makan. Pukul 2 makan ikan dan ayam tanpa nasi. Ayam dan ikan yang dibakar saja. Kalau boleh dengan olive oil. Lepas tu pukul 6, makan buah yang dapat lepas ceramah. Buah ke? Tak, bukan. Oh tak? Okey, tak ada. Okey. Saya cakap dengan mak saya kata apa? Kau berhentilah jadi orang. Dia kata jangan payah sangat, dia kata kan. Tapi betul. Tapi nasi paling cepat lah. Saya last makan nasi malam tadi last. Maknanya saya belum start lagi lah kan. Tapi diet dah start lah. Tapi nasi tu ambil juga kadang-kadang. Kan? Okey. Jadi banyak ayat dalam Quran Allah tegaskan bahawa kitab itu menjadi petunjuk. Tapi kalau kita tidak faham apa yang Allah sampaikan kepada kita, bagaimana nak jadi petunjuk. Jadi tengok muka pertama. Muka pertama kita tengok dapat pahala. Tengok muka mak ayah. Kedua tengok muka siapa? Tengok muka suami, tengok muka isteri dapat pahala. Yang belum kahwin, abaikan. Biar, belum lagi. Jangan bakal suami, tak. Bakal. Ya Allah, bakal imamku. Kau pijak korang, kau tahulah mengada. Belajar dulu, sibuk nak kapal-kapal. Kan? CINTA, cinta itu nikmat, tapi awas. Tak payah, tak payah. Pandang muka suami dapat pahala ya. Ustazah, ustaz, cikgu semua. Pandang muka suami dapat pahala, pandang muka isteri dapat pahala dengan syarat pandang suami dan isteri sendiri. Ya. Pandang laki orang tak dapat pahala. Ya. Pandang guru mengajar lain. Pandang guru mengajar dapat pahala, tak apa. Kan? Ketiga, pandang Kaabah dapat pahala. Pergi, kadang-kadang tu orang dulu-dulu dia beli frame tu, gambar Kaabah tu, dia tengok pahala tu. Sekarang kita lagi pula kat rumah boleh tengok TV live. Ya Allah, ramainya orang. Dekat situlah mama jatuh tu tepi tu. Dia kata jatuh kan. Saya pergi baru ni ramai betul orang. Ramai, ya Allah. Masa sa'i tu, ya Allah, melaut orang. Ustaz tu boleh cakap mutawif tu. Alhamdulillah ya, hari ni tak ramai. Kau buta ke apa Ustaz? Dia katakan. Ramai betul. Ramai. Itu jangan takut-takut dengan orang. Kau telah semayang tak jaga. Silap-silap kau tak nampak Kaabah ni besok. Jangan takut-takut dengan orang macam tu. Ada orang tu sampai kat hotel berlari dia pergi. Dia nak buktikan dia nampak. Lepas tu dia balik ke hotel. Ustaz, saya tak nampak Kaabah Ustaz. Sabar makcik. Ini Madinah ni. Memanglah kau tak nampak Kaabah. Kau masuk Masjid Nabawi, kau cek Kaabah, mana nak jumpa? Puan kita tadi. Memang tak ada. Lagi 5 hari pergi Mekah besok tengoklah. Allahu Akbar. Kadang orang takut sangat macam tu lah. Dan yang keempat, pandang Quran dapat pahala. Tengok, pandang Quran dapat pahala. Tengok aja Quran pahala dah. Tengok dan baca lagi besar pahala.
Tengok, baca, faham yang kita cerita tadi, lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal, lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal, dan buat, lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal, buat, dan ajak orang lain baca sama, lagi besar pahala. Macam itulah. Kedua, hendaklah kita mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Quran. Dalam satu riwayat diterangkan rahsia terkandung di sebalik kitab suci Al-Quran dan tujuan membacanya. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, demi Allah, tidaklah seseorang duduk membaca Quran melainkan akan ada yang bertambah dan berkurang. Orang yang membaca Al-Quran, keimanan dan keyakinannya akan bertambah sepatutnya. Itu sebab dalam mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara yang kena ada. Nak mencapai kesempurnaan ibadah, pertama, mestilah dengan ilmu, bukan main ikut-ikut saja. Bertuahlah, syukurlah adik-adik semua dapat masuk sekolah agama. Saya dulu fikir, nak sekolah agama, tak glamour, tak best, rasa macam tu. Tapi bila masuk sekolah agama, bertuah sungguh rasanya. Kan? Bila mak ayah kita ajar dulu, dah ajar dekat rumah, bila kita masuk, lagi detail, lagi mendalam. Hui, siapa sangka menghafal Asmaul Husna itu pun satu pencapaian. Saya masuk sekolah agama, minggu pertama tu ada exam bahasa Arab, dah belajar ambil exam bahasa Arab. Saya dapat 93 markah. Saya telefon mak saya. Mak, markah bahasa Arab 493. Balik kelas baru tahu nombor 3 terendah dalam kelas. Tahulah budak sekolah pandai semua. Hui, kan? Saya bahasa Inggeris set 3. Bahasa Arab set 3. 3 biru. Masa tu main kala-kala je. Bahasa Inggeris set 7, bertambah pula, sepatutnya 6 je, tambahlah 1. Bayangkan, dia kan dia akan ikut standard grade kita, rate kita, ranking nombor berapa, masuklah kelas tu. Dan itulah dulu belajar. Dan tak sangka bila ambil law, bahasa Inggeris, hari-hari bahasa Inggeris. Kan? Macam itulah. Tapi saya alhamdulillah syukurlah bila saya ambil law di ITM, saya kena belajar kedua-duanya sekali, civil dan syariah, dua-dua belajar. Sebab sampai sekarang di pejabat saya konsultan saya di Seremban, siapa yang datang minta nasihat, terutamanya bab suami isteri, kalau minta nasihat perundangan, kes-kes saman, tanah dan sebagainya, saya bagi advice secara percuma. Terpulanglah saya bagi nasihat percuma. Dulu saya bekerja sebagai penasihat undang, pengarah undang. Saya sempat berkhidmat daripada 2004 sampailah tahun 2018. Awal tahun 2018 saya bersara sebab masa tu saya dah tak tahu dah mana satu part time. Macam jadi pengarah tu pula part time. Jadi aku kenalah bersara. Jadilah penceramah. Jadi penceramah sepenuh masa, ingatkan boleh relax, lagi teruk jadual daripada bekerja dulu. Sampai malam tak habis ceramah, ya. Jadi akan bertambah keyakinan kita sepatutnya. Pertama mesti dengan ilmu, bukan main ikut-ikut. Ada seorang hamba Allah, saya cerita, seorang hamba Allah, dia pencen ketua pengarah di Putrajaya. Bayang, ketua pengarah Putrajaya, pencen berbelah-belah ribu. Balik kampung, jumpa imam di satu kampung, cakap, imam, tolonglah ajar saya semayang sebab saya tak tahu semayang. Bayangkan, pangkat tinggi, rupanya semayang selama ni ikut-ikut dan tak tahu. Adalah cakap, dah tua pun nak belajar. Tak, sebenarnya mungkin, boleh jadi, semayangnya jauh lebih baik daripada kita yang perasan semayang kita dah baik. Kedua, mestilah ikhlas bila ibadah. Nak mencapai kesempurnaan ibadah, yang kedua mesti ikhlas. Ketiga, mesti ada perubahan pada tidak tanduk dan perangai. Semayang kan, mengumpat macam tu juga, maka ada masalah dengan ibadah dia. Semayang, tak puas hati je dengan orang. Ada je tak puas hati. Macam manalah cikgu ni boleh dapat anugerah khidmat cemerlang? Hei, tak puas hati tu lakulah. Dia kata contoh. Dalam hidup kita buang perasaan tamak. Ya, jangan tamak. Ustazah, cikgu, dengar ni. Ustazah, jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham ya? Jangan tamak. Ya, jangan tamak. Faham ke tak faham? Tak, dia beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Faham. Setuju ke tak? Tengok, dah bagi tu. Nampak tu? Maknanya jangan kedekut, kita share. Kepada share sedekah, tu maksud saya. Jangan sangka buruk. Jangan tamak, jangan sombong dan jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai.
Hasad, dengki, dua-dua pakai. Jangan dengki-dengki. Apa maksud dengki? Tak boleh tengok orang lebih. Iri hati. Marah. Sebenarnya macam ni. Simple je. Nak bagi tahu terus pada semua, definisi yang paling tepat supaya kita tak payah dengki dengan orang lagi. Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Simple. Pegang terus macam tu. InsyaAllah kita tak nak dengki dah. Cuba kalau kita dapat sesuatu, orang tak puas hati, apa perasaan kita? Engkau tak layaklah dapat lelaki handsome macam tu, apa perasaan? Hasbun kau handsome, muka kau merayau weh. Dia kata, merayau, dia kata. Wajar betul, contoh lah, contoh. Jangan contoh. Kita dapat result peksa bagus. Engkau ni mesti cikgu tolong kau. Tak kecil hati kita. Sedangkan kita berusaha. Mana kau nak angkut belajar ni? Kan? Tapi itulah dia. Kan? Tu. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Mana yang pertama tadi ilmu, kedua ikhlas, ketiga ada perubahan tindak tanduk dan perangai, dan keempat mesti dimulakan niat. Nabi kata apa? Inna a'malu bin niat. Kita niat yang baik pun dah kira pahala dah. Datang tadi walaupun tidur sepanjang ceramah, pahala dah tu. Kan? Iya. Kita kena sangka baik. Orang yang lelap mata tak semestinya tidur. Dia orang kalau dengar daripada mula sampai habis, itu biasa. Tapi yang paling hebat, kejap tengok, kejap tengok. Maknanya orang tu sambil-sambil dia dengar, dia zikir. Dan yang paling hebat, sepanjang ceramah saya, dia zikir. Maka ketika itulah, ada ustazah tu share kan, doa hilang ngantuk. Dah dapat dah? Pernah tak ustazah tu bagi doa hilang ngantuk? Korang tak pernah belajar ke doa hilang ngantuk? Allahu Akbar. Doa hilang ngantuk senang je. Ini ustaz saya ajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hilang ngantuk. Kalau tengah tidur tu wabillahi taufik, tegak. Dah habis ke? Jangan ke? Tapi saya belum baca lagi tau. Saya baru share je. Okay? Tu yang kedua. Keyakinan akan bertambah. Tu doa hilang ngantuk. Ya? Firman Allah SWT, ingatlah kutukan Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang zalim. Dan yang ketiga, hendaklah kita menyebarluaskan ajaran Al-Quran agar diri kita selamat daripada murka Allah, laknat dan kebenciannya. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga kamu dari api neraka dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak menerhakai Allah Ta'ala apa diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa diperintahkannya. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Jadi kita hendaklah mengamalkan apa yang kita fahami. Itu sebab kita kena faham apa yang kita baca dan kita amalkan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, ada segelintir di kalangan kita, kadang-kadang kita menyuruh orang buat baik. Dia tahu benda tu salah, tapi dia masih lagi buat benda tu. Ingat tak dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, kan ada satu peristiwa tu Nabi nampak seekor lembu yang keluar daripada lubang yang besar, lubang yang kecil, kemudian nak masuk balik tak muat. Orang yang gemar bercakap besar dan akhirnya dia menyesal sebab dia tak terbawa apa yang dia cakap tu. Dan begitu juga ada orang yang menyatakan sesuatu perkara yang dia sendiri tak buat. Kalau aku lah ada duit cangkau, dah lama aku sedekah dah. Salahnya dia ada, tak sedekah juga. Contoh macam tu. Ya? Jadi kita kena hati-hati. Maka bersempena dengan nuzul Al-Quran ini, maka hendaklah kita membersihkan akal dan menyucikan jiwa kita dari segala bentuk perkara-perkara yang tidak baik dalam diri kita. Mengajarkan kemanusiaan yang adil dan berakhlak, tugas guru-guru dan di kalangan kita saling mengingatkan, menciptakan kekukuhan kesatuan, bukannya berpecah belah. Cikgu-cikgu gaduh-gaduh tak ngam, ada grup pagi, ada grup petang. Tak ada, sekolah petang tak ada. Ada grup geng-geng ni. Ya, jangan risau. Kepada tuan pengetua, memang ada satu grup yang mana tuan pengetua ada di dalamnya. Tapi jangan risau, ada juga grup-grup lain yang tuan pengetua tak ada di dalamnya. Dan dia ulas tu, aku tak setuju betul lah kata ini. Macam mana macam tu? Tak, aku pun tak setuju. Sudahlah, aku tak nak. Apa pandangan kau guys? Aku tak setuju dengan pandangan ni. Pam, terhantar pula dalam grup yang ada pengetua tu. Kan, macam tu. Weh, padam. Lepas tu pengetua pun letakkanlah satu ikon, dah terlambat, dah baca. Dia kata, macam tu kan. Jangan
Jangan berpecah-pecah, ya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, begitulah kan ringkasnya nuzul Quran ni bukan satu sekadar peristiwa biasa, tetapi juga merupakan satu titik mula kepada sesuatu yang begitu agung sifatnya, iaitu permulaan bagi manusia memahami kewujudan dirinya, dan begitu juga membawa kepada penghayatan kewujudan Tuhan dan bagaimana seharusnya manusia itu menjalani kehidupan mereka. Semuanya dah ada dalam Al-Quran. Bayangkan dalam Al-Quran ajar kita semua perkara. Cara nak buat roti canai pun ada dalam Quran. Cara nak ikat tudung pun ada dalam Quran. Jumpa ke tak jumpa ayat tu? Dalam Quran juga ajar macam mana cara nak buat motosikal, nak buat kereta, semua ada. Kan ada dalam surah An-Nahl ayat yang 40, ayat ke-43. Fas'alu ahli zikri fa in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada orang yang tahu sekiranya kamu tidak tahu. Kan ada ajar tu. Kau tanyalah orang baik roti canai tu macam mana cara buat. Quran dah bagi tahu dah cara dia. Heran kau kan? Ada ke ayat dalam tu? Ada. Kan dia ajar kita cara ikat tudung, tanyalah orang yang pandai. Tarik sini. Tu kan ingat sazah ni, tiba-tiba je ke pandai ikat tudung. Dia tanya orang, tarik sini, lempar, sabut sini, bawa sini, pap, sangkut sini. Ambil jarum, cucuk, pap, tarik pula, pap, lempar, pap, zap. Besar betul, yang berlilit-lilit ni besar betul. Buka-buka jadi kenopi tu. Main-main sazah ni. Hui. Siap ada melambai tepi tu, sini tepi. Itu reserve tu, reserve. Kan? Bergurau aja. Okey semua. Okey Okey, alhamdulillah. Macam itulah. Samsul Debat ni memang macam itulah. Dia nampak macam okey je. Kan dalam kereta macam ni. Terima kasihlah kerana semua terus mendoakan saya. Terima kasih banyak. Saya doakan mudah-mudahan para pelajar yang ada berjaya di dunia dan di akhirat. Saya doakan menjawab peperiksaan sehingga mengharumkan nama sekolah. Menjadi penyejuk mata, penyejuk hati kedua ibu bapa dan guru-gurunya. Dan saya doakan mudah-mudahan pengumuman SPM dan STPM dibuat di sekolah ini. Daripada 120 calon, berapa calon SPM? Ya? Daripada 129, 300 dapat semua A. Pecahan tak wajar. Jangan cakap cikgu pun curi jawab peksa sekali. Macam tu kan, biar berlebih-lebih sekali dapat kan. Mudah-mudahan. Iya. Ramai sangat, saya pesan dekat semua pelajar, ramai sangat orang bila ambil exam dia rasa tak yakin dengan diri dia. Ni termasuk saya lah. Kemudian bila kita keluar result, sikit lagi nak A, sikit lagi nak dapat A, masa itulah kita cakap, kenapalah aku tak belajar betul-betul dulu. Itulah ayat dia, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Jadi nasihat saya, belajarlah rajin-rajin, bekerjasama antara satu dengan yang lain, tunjuk ajar kawan-kawan biar berjaya sama-sama. Jangan kita simpankan kononnya kita nak pandai seorang-seorang, dia takkan berlaku macam itu. Lagi kita ajar orang, lagi ilmu tu melekat dalam kepala kita. Tu sebab Samsul Debat ni bila dia ceramah kan, dia tak kisah dia. Sebab ilmu ni pun bukan saya punya, Allah bagi pinjam, suruh share. Malahan dekat depan saya ni, ustaz-ustaz Ustazah ni semua jauh lagi pandai daripada saya. Saya dah berhenti belajar, dia orang masih belajar lagi. Saya pun kadang-kadang tanya juga orang, ni macam mana, ni macam mana, saya tanya. Kita bukan tahu semua. Kan? Jadi kita proses belajar, berterusan, belajarlah. Jangan hampakan kedua ibu bapa kita. Kita akan, there's no turning back. Tak ada lagi dah, nak balik semula tak ada. Kan? Kita waktu kita tadika dulu kan, tak sabar masuk darjah 1. Bila masuk darjah 1, dulu tadika lagi best. Masuk darjah 1, ramai pula abang-abang ni, semua buli-buli kita, tolak kepala kita. Ini kecoh lah abang ni. Tangan angkat, tangan jatuh, tangan angkat, tangan jatuh. Rambut sikap belah tepi, bedak berkecapuk macam ni. Kan? Sampai darjah 6 tu kan, tak sabar nak masuk tingkatan 1. Sekali masuk tingkatan 1, sekolah rendah dulu lagi best. Boleh main-main, boleh apa. Sampai form 4. Kan? Sampai form 3, sampai form 4, form 5, form 5. Yes, SPM dah. Tak sabar nak tinggalkan sekolah. Lepas tu masuk universiti, sekolah dulu lagi best. Nah, wahal dekat sekolah kau marah. Kan? Mak kita kan pagi-pagi, sini semua asrama ke atau ada yang berulang? Semua asrama kan. Dulu masa sekolah ingat tak? Mak kita suruh kita bangun. Bangun! Wah, kita dah bangun. 2 kali dia suruh kita bangun.
Kita dah bangun, dia suruh bangun lagi, tak kebengang gitu. Bangun, dah bangun. Kita jawab macam tu kan. Lepas tu barulah kita rindukan bunyi suara mak kita bila kat asrama. Mak kita marah-marah macam mana pun. Kau ni apa ni? Balik lambat lah apa semua. Pergi mandi. Dah mandi, makan. Suruh makan. Marah-marah pun suruh makan. Nampak tak? Betul. Barulah tahu rindunya bila buka puasa. Buka puasa dengan mak. Nampak tak? Lepas tu masuk universiti. Dah masuk universiti, tak sabar nak kerja. Kan? Bila kerja, kenapalah aku kerja? Tak sabar nak kahwin. Bila dah kahwin, kenapalah aku kahwin? Mau tahu perangai jantan ni macam ni, ya Allah. Barulah orang lelaki tahu dekat sekolah dulu Kemenayu lagi, kata dia cicit-cicit ni. Dekat rumah kembang. Macam Kodomo Lion. Ya Allah, lembaga mana ni yang kat dapur yang masak ni? Dekat sekolah tudung berpintal, bertarik. Dekat rumah kan dia buka tudung, sap, kembang, pakai baju binatang. Baju kelawar, cari habitat ni. Betul. Bila dah kahwin pula, bila lah nak mengandung? Bila mengandung? Ya Allah, azabnya mengandung. Bila lah baby ni nak keluar? Bila baby ni keluar? Kenapalah kau keluar? Aduh, kena jaga engkau pula. Malam-malam nyusu badan pula, menangis-menangis jaga engkau. Bila lah kau nak bercakap? Bila budak tu dah bercakap, kau diam boleh tak? Suruh diam pula. Lepas tu ajar budak tu berjalan, tak teh. Bila budak tu berlari, duduk. Marah pula budak tu berlari. Ya Allah, itulah manusia. Itu sebab percaya cakap saya, tidak ada masa yang sehebat waktu persekolahan. So, belajar, happy belajar, cari ilmu dan capai kejayaan. Masa tu bila keluar result, budak lelaki. Alhamdulillah. Lelaki dia macam tu, dia kedekut emosi, dia tak tunjuk sangat. Weh, kalau orang tengok result ni besar semua A ni. Tu lagi. Budak lelaki dia kedekut emosi. Orang perempuan dia memang macam tu. Suka ke apa dia memang. Dia macam tu. Kan. Kalau wartawan tanya budak lelaki apa perasaan adik dapat semua, ya alhamdulillah ini semua adalah hasil usaha dan belajar berterusan, kelas-kelas tambahan. Geng-geng kat belakang. Tak pernah nampak kamera, macam tu kan. Budak perempuan dia tak boleh, dia emosi bila tanya, apa perasaan dia dapat semua A? Happy tak? Aku cakap apa? Mak! Macam perempuan memang macam tu, Tu sebab Allah Ta'ala pilih orang perempuan pregnant, bukan orang lelaki. Sebab orang perempuan kaya dengan emosi. Orang perempuan pregnant, dia boleh cakap dengan perut dia tu. Okay, kelah jangan bising. Okay, baby, jangan sesepak. Dia boleh cakap dengan perut dia. Orang lelaki, kalau dengan perut dia bertumbuk dengan perut dia mau. Aku sepak. Berjalan berlaku. Agaknya lah. Macam tu lah. Jadi, belajar rajin-rajin. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan.